Assalamualaikum. Selamat pagi diucapkan kepada semua penonton Malaysia. Hari ini 1 November 2021. Hari ini kita bertemu Isnin yang sangat-sangat tenang. Ada yang tenang tapi ada juga hari ini yang kelang kabut sebab kita difahamkan anak-anak tahun 1, tahun 2, tahun 3 yang telah pun diletakkan gilirannya bersekolah hari ini. Selamat pulang kembali ke sekolah adik-adik. Dan pastinya ibu bapa juga pagi tadi kelang kabut sedikit untuk menguruskan anak-anak. Dan pastinya ada juga sekarang ni bila pergi kerja kan, dah tak boleh dah ikut jadual sebelum ini keluar rumah. Mungkin kalau kata pukul 7 pagi sebelum ni boleh keluar rumah, kesesakan lalu lintas tu tak ada kan. Tapi hari ini, sekarang ni dah kena tukar pula jadual waktu untuk keluar dari rumah. Baik, Malaysia hari ini akan bawakan sedikit pengisian yang akan dikongsikan bersama dengan rakyat Malaysia. Pastinya kita telah pun menyaksikan pada hari Jumaat yang lalu, telah pun dibentangkan pembentangan belanjawan ataupun bajet 2022 oleh YB Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Aziz, Menteri Kewangan, dan pastinya itu mendapat respon yang banyak sekali oleh rakyat Malaysia sendiri kan berkenaan dengan belanjawan 2022 pada Jumaat yang lalu pukul 4 petang. Ini yang kita akan bicarakan. Difahamkan juga ini merupakan belanjawan yang tertinggi, telah diletakkan 352.1 bilion ringgit dan fokusnya adalah untuk memperkukuhkan pemulihan, membina daya tahan dan juga untuk memberikan pemacuan pembaharuan yang telah diletakkan untuk diberikan kepada rakyat. Pastinya ini adalah proses kita beralih ke fasa pemulihan. Adakah ianya menyeluruh dan inklusif? Berkenaan dengan pembentangan 2022 ini akan kita bincangkan lebih lanjut nanti. Baik. Dan seterusnya nanti kita akan bawakan juga ini berkenaan dengan baru-baru ini hari sambutan belia 2021 telah pun dilancarkan oleh Perdana Menteri sendiri. Ini kita nak berikan tumpuan kepada beliau lah. Beliau ini adalah tunggak utama kan negara, bagaimana 25 insentif telah dimasukkan dalam bajet 2022. Maksudnya tidak ada pun satu golongan yang tertinggal, diberikan penekanan dan juga perhatian oleh kerajaan. Kita naklah juga lahirkan belia negara yang menjadi tunggak utama dan juga mempunyai pelbagai kemahiran. Jadi ini telah diberitahu juga bagaimana untuk melahirkan belia yang mampu bersaing ini. Ada model pembangunan belia 2030 akan dilancarkan oleh kerajaan pada Mac 2022 nanti. Jadi inilah dia, akan kita kongsikan juga sedikit bingkisannya nanti. Dan kita juga telah diberikan berkenaan dengan berita yang memberi satu tabaran hebat juga oleh penduduk di Sarawak. Ini berkenaan dengan berita duka perginya Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri James Masing akibat komplikasi COVID-19 apabila beliau telah dimasukkan ke ICU Hospital Umum Sarawak pada 28 September dan terpaksa ditidurkan selepas mengalami komplikasi yang semakin teruk dan mendiang dipindahkan ke Pusat Rawatan Pakar Normah dan diberikan rawatan untuk memastikan mendiang kembali pulih. Tapi apa yang berlaku adalah komplikasi itu menyebabkan keadaan dia sangat kritikal dan telah menghembuskan nafas pada usia 72 tahun pada jam 7 pagi. Dan ingin diberitahu juga bahawa mendiang merupakan antara adun yang lama juga disandang pada tahun 1983. Dan kami MHI mengucapkan salam takziah buat keluarga mendiang. Baik. Hari ini MHI akan bawakan banyak juga pengisian yang penting kepada rakyat Malaysia dan ini antara berita gembira yang ingin dikongsikan kepada kalian berkenaan dengan pelancaran Jom Ronda, dan ini akan dibawakan oleh rakan segar saya. Saya bukan seorang saja di sini tapi Hanif Miswan berada di pekarangan Seri Pentas untuk bawakan pelancaran Jom Ronda. Apa Jom Ronda? Saya pasti Hanif ada pengisiannya. Baik, silakan Hanif. Baik, terima kasih Fariha. Betul, apa itu Jom Ronda? Kita akan beritahu sebab sekarang saya berada betul-betul di pekarangan Seri Pentas dan apabila Pelan Fasa Pemulihan Negara ini telah pun dibenarkan untuk kita melakukan aktiviti, dan ini antara inisiatif yang sangat baik dilakukan oleh mereka yang berada di sini untuk kita melakukan kempen Jom Ronda. Kalau semua masih ingat, kita memang terkenal dan juga hebat dengan Jom Heboh kan, dan ini juga salah satunya lah
daripada Jom Ronda itu. Untuk itu kita ramai juga, ada juga muka-muka yang kita biasa kenal di belakang itu. Tapi saya nak bersama dengan Elin Lim, pengurus besar Media Prima Omnia pada pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Elin mungkin boleh kongsikan juga berkaitan dengan pelancaran Jom Ronda. Apakah pengisiannya, kabarnya nak berkongsi kegembiraan, keceriaan bersama dengan orang ramai. Silakan. Kami sangat gembira sebab hari ini adalah pelancaran Jom Ronda. So Jom Ronda ni adalah sebahagian daripada siri Jom kita yang sebenarnya kamu kata tadi, dari Karnival Jom Heboh, lepas tu kita ada Jom Heboh di rumah, sekarang ada Jom Ronda. Jom Ronda ni hanya misi dia satu je, membawa keriangan untuk semua rakyat Malaysia. Tapi dengan bulan November ni kita start dengan Lembah Kelang dulu. Sasaran kami adalah 4,000 rumah, dan kalau nak kru Jom Ronda pergi ke rumah anda, hanya layari Facebook dengan Instagram Jom Heboh Official. Mana tahu boleh bertuah kru Jom Ronda pergi ke rumah anda. Ya, betul. Dan kalau nak diceritakan pengisiannya, Elin, apakah yang akan berlaku pada pagi ini dan ke manakah selepas ini hala tujunya? Okey, pagi ni kita akan upacara flag off. Lepas tu 4 kereta akan bermula pergi ke sekitar Lembah Kelang dengan sasaran tadi kata untuk sebulan 4,000. So hari ni kita akan pergi SS1, SS3, sekadar Petaling Jaya punya area dulu. Ya. Okey, baik, sangat menarik sebab saya nampak juga ada rakan-rakan di belakang ni. Kalau boleh kita nak persilakan. Jemput mes ni kejap. Kita ada Muaz, Fetri dan juga Ana Mizati sebenarnya dekat belakang tapi dah dalam kereta dah. Okey. Fetri saya simpan dulu. Muaz, sahabat kita ini mungkin apa peranan kalian perlu untuk bersama-sama dengan Jom Ronda ini? Alright, kita pastinya untuk bersama-sama dengan semua yang bersama dengan TV3 khususnya Media Prima yang sentiasa menyokong kita. Jadi kali ini kita nak berikan barangan eksklusif Jom Ronda ni kepada mereka. Sebab kita tahu dalam pandemik ni ada pelbagai cara untuk kita mendekatkan diri kepada mereka. Jadi inilah salah satu caranya. Mudah aja bagi tahu, nanti kita akan datang kat mana saja anda berada. Ya, Cik Ahmad Fetri, kalau orang nak berjumpa dengan awak ni, apa pesanan awak untuk sama-sama kita nak sebarkan keceriaan, keriangan kan? Tapi dalam masa yang sama, apakah pesanannya juga untuk kita sama-sama patuh SOP lah kan? Kita kan keluarga Malaysia, tak kira lah yang di rumah tu bangsa apa sekalipun, semua bersama untuk keluarga Malaysia. Semangat kita cintakan program, dan kami bersama wakili program TV3 untuk bersama anda dekati peminat. Yang paling penting sekali kita jumpa senyum mesra walaupun dengan face mask, dengan SOP, tetap pamerkan kebahagiaan. Ya, betul, nampak memang semua tengah tersenyum sekarang ni. Okey, hati-hati kalian berdua dan juga semua kru. Elin, mungkin kita dah bersedia untuk kita lakukan play off. Kalau sudah bersedia, ayo kita mulakan sebab kru Jom Ronda semuanya akan bersama-sama dengan kalian dalam beberapa lokasi pada pagi ini di Kampung Tunku SS1, SS3 dan juga Sarjana Utama 3 Sungai Buloh. Seperti yang diperkatakan tadi, ada 4,000 isi rumah sepanjang kempen pertama ini, dan kalaulah anda semua yang menonton kami di Malaysia hari ini pada pagi ini dan program pelancaran ini akan bermula, kalau nak kru Jom Ronda datang ke rumah, boleh saja tag mereka di IG. Okey, kalau semua sudah bersedia, kita mulakan pelancaran flag off Jom Ronda sekarang. Silakan. Okey, baik, ada 4 kereta yang akan terus bergerak ke lokasi masing-masing bersama dengan kru-kru Jom Ronda ini, dan itulah antara inisiatif daripada kami di Media Prima Omnia juga sebenarnya untuk bersama-sama dengan kalian semua untuk kita terus memberikan kempen Jom Ronda. Baik, kita nak teruskan pengisian di Malaysia hari ini pada pagi ini, dan sekarang saya nak kongsikan ini berkenaan dengan keluarga Malaysia berbakti di tempat kelahiran. Sangat menarik, sangat memberi inspirasi berkaitan dengan bingkisan ini, kerana seorang anak jati orang asli yang menjadi guru agama di tempat kelahirannya, dan ini adalah di perkampungan orang asli Sungai Tonggang di Tanjung Rambutan Perak. Mengajar agama, memberikan inspirasi dan juga cuba untuk meningkatkan taraf hidup di sekitarnya. Dan ini kita nak perkenalkan Ustazah Ruby. Jadi kita kongsikan dan kita lihat kepada bingkisan ini. Bagai haruan pulang ke lubuk, perumpamaan Melayu ini seakan sesuai buat Rafiah Anjang atau mesra dikenali sebagai Cikgu Ruby. Dia memilih untuk berkhidmat di tempat kelahirannya setelah mengembara keluar untuk mempelajari ilmu agama di negeri orang.
Demi melihat anak-anak orang asli tidak tercicir di dalam menimba ilmu agama, setanding dengan murid di luar kawasan pedalaman, dia mengambil keputusan membuka sebuah sekolah rendah agama khusus untuk anak-anak orang asli ini. Cikgu Ruby adalah orang asli suku Temia dari Sungai Tonggang, Tanjung Rambutan, turut berkhidmat sebagai guru agama yang mengajar seramai lebih 60 orang anak-anak asnaf serta mualaf di perkampungannya. Guru berusia 40 tahun serta memiliki 2 orang cahaya mata ini juga aktif menyertai pelbagai aktiviti kemasyarakatan membantu golongan yang memerlukan. Seperti lilin yang sentiasa menerangi kegelapan, ilmu jasa dan pengorbanan Cikgu Ruby ini pasti akan dikenang terutama oleh penduduk setempat. Baik, itu sedikit bingkisan. Kita ingin mengenali lebih dekat berkenaan dengan Ustazah Ruby. Sebelum tu saya nak panggil Ustaz. Hanif, silakan Ustaz. Assalamualaikum. Ini juga duta. Saya penat jom ronda tadi. Penat ronda? Ya. Oh, sihat Alhamdulillah sihat. Apa khabar? Oh, sihat-sihat Alhamdulillah. Saya lama tak jumpa awak lah. Betul lah. Hey, susah. Baru jumpa kat sini tak ada minum-minum. Oh, tak ada tahu. Lepas ni lah, PM tepi lah. Aduh. Okey, kita nak teruskan berkenaan dengan pengisian MHI. Tadi kita dah tengok sikit kan bagaimana ini dia memberi balik bakti kepada anak-anak dan juga tempat kelahirannya sendiri. Betul, saya setujulah sebab kebanyakannya memang kita melihat kepada perkongsian ilmu dan terutamanya kepada suku kaum orang asli ni. Mereka diberi peluang untuk belajar, ada juga yang berjaya juga pergi, tapi dalam masa yang sama tak lupa untuk kembali dan cuba untuk meningkatkan taraf pendidikan, ilmu dan sebagainya. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Ustazah Ruby namanya. Ataupun kita panggil Puan Rafiah Anjang. Di talian sekarang. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah. Selamat pagi, alhamdulillah. Hari ni tak ada kelas Ustazah? Hari ni tak ada kelas? Sekarang ni kami tak ada lagi arahan untuk ke kelas kelas kafa JAKIM lah. Belum beroperasi lagi. Mesti rindu kan? Memanglah. Ustazah, melihat kepada sesi pengenalan tadi kita dah berikan sedikit latar belakangnya juga. Bagaimana Ustazah sebenarnya suasana dalam proses pembelajaran ini dan permulaannya Ustazah untuk inisiatif ini? Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur, terima kasih kepada Malaysia hari ini sudi berkongsi cerita saya di pagi yang sangat indah ini. Sebenarnya minat saya kepada pendidikan Islam tu di alam saya kanak-kanak lagi. Situ saya belum lagi mengenali dunia Islam. Sehinggalah saya melanjutkan pengajian saya ke Institut Dakwah Islam Perkim. Di situ saya mula berminat dengan kelas agama, belajar ilmu agama, sehinggalah saya melihat kesungguhan guru-guru saya yang mengajar agama kepada rakan-rakan mualaf saya seluruh Malaysia dalam Islam, sehingga menjadi orang-orang yang hebat di Malaysia ini. Jadi saya tanam niat kesalahannya satu hari nanti saya pun mengimpikan ingin membuka sebuah sekolah agama khas untuk anak-anak masyarakat orang asli sendiri di pedalaman. Sebab kengkangan waktu itu saya rasa sukar saya kena keluar daripada pedalaman kampung saya di kawasan Sungai Tonggang untuk belajar agama di bumi Kelantan. Bagi saya terlalu jauh. Jadi saya rasa inisiatif ni saya membuatkan semangat saya tu untuk membuka sekolah agama rakyat di pedalaman kampung sendiri setelah saya habis belajar agama di Kelantan, agar anak-anak orang asli tidaklah jauh mencari ilmu agama merantau seperti saya. Jadi untuk mudah mereka belajar agama di kampung mereka sendiri. Jadi bila Ustazah mengambil keputusan bahawa aku perlu curahkan balik bakti kepada anak-anak kan, pastinya anak-anak orang asli di Sungai Tonggang di Tanjung Rambutan Perak ni. Jadi nak tahu juga bila kembali mendidik, Ustazah memahami dunia mereka. Tapi ada tak cabaran yang Ustazah lalui walaupun Ustazah dekat dengan mereka? Nak ajar mereka tu kan? Ya, betul. Cabaran tu memang sangat-sangat saya rasailah sebab saya sendiri yang memulakan.
Satunya sebab masyarakat orang asli tidak didedahkan dunia pendidikan agama, belajar subjek-subjek Islam secara formal, contohnya subjek Al-Quran, yang mana sebelum ini memang kita sedia maklum mungkin agak ke belakang dari segi sudut pengetahuan dan penghayatan Islam tu kan. Jadi apabila subjek yang bila saya buka sekolah agama ni melibatkan ada kurikulum yang JAKIM sediakan, syllabus yang disediakan menggunakan dalam sukatan sepenuhnya dalam bacaan Jawi, tulisan Jawi, bacaan Jawi, dan juga Al-Quran tu pun bukan bahasa kita kan, bahasa Al-Quran yang Allah turunkan dalam bahasa Arab, dan juga ada subjek bahasa Arab. Semua subjek macam ulum syariah, ibadah, akhlak, ambil solat, semua menggunakan bukan bahasa orang asli kan, bahasa Arab. Jadi kat situ bagi mereka, bagi saya sebagai guru, memang betul-betul kena menghayati, memahami bahawa Islam tu mudah untuk dipelajari, agama Islam tu mudah dipelajari. Jadi saya sendiri kena kuat, kena bersedia memahamkan mereka dengan dua bahasa Melayu dan juga bahasa sendiri, bahasa orang asli, untuk memudahkan mereka memahami ajaran itu dengan lebih baiklah. Ustazah, kami sedang sebenarnya dipertontonkan tadi dengan visual-visualnya, dengan gambarnya, dan saya percaya medium komunikasi juga sangat berbeza kan, sebab saya pun pernah bercakap dengan orang asli banyak kali. Jadi nak berkomunikasi tu memang menjadi satu masalah jugalah kan. Ada sedikit jurang lah di situ. Macam mana Ustazah sebenarnya? Okey, kalau bolehlah Ustazah berikan kami contoh cara berkomunikasi dengan mereka dalam bahasa. Kan sebab dua bahasa kan. Dua bahasa. Maknanya Ustazah kena baca dulu, lepas tu translate. Betul. Tapi betul lah kan, Al-Quran kan mukjizat kan yang Allah turunkan. Begitu juga saya dulu, zaman saya tak tahu baca Quran, saya rasa susah, lidah saya berbelit-belit nak baca Quran. Tapi bila saya mulakan anak-anak orang asli ni dengan Iqra', pembelajaran buku Iqra', tiap-tiap hari, alhamdulillah sebenarnya mereka boleh. Allah buka hati mereka tu untuk mudah membaca dan belajar, dan alhamdulillah sepanjang saya mengajar anak-anak murid saya orang asli, mereka setakat ni bahkan ada yang dah boleh khatam Al-Quran. Sebab setakat ni memang, tapi perlukan masa dan waktulah. Maksudnya kelas tu setiap hari kan diadakan di pedalaman, dan setiap petang mereka akan datang belajar. Hasil tu nampak berbeza. Kalau sebelum ni mereka tak boleh membaca Jawi dan menulis Jawi, tulisan khat. Tapi alhamdulillah dengan adanya kelas ni mereka dapat boleh membaca Jawi dan juga menulis Jawi dengan baik. Walaupun susah. Dan kalau ada bahasa-bahasa dalam subjek tu dalam bahasa Arab yang sukar mereka faham, saya akan terjemahkan dalam bahasa orang asli. Ustazah, okey, mungkin sebab Ustazah rindu kat anak-anak murid kan? Mungkin rakan-rakan Ustazah ke anak-anak murid ke sekarang ni, mungkin bagi ucapan sikit Ustazah dekat mereka, mungkin nak dengar dalam bahasa Temian. Temiannya. Nak bagi ucapan dalam bahasa asli Temian murid. Betul. Keunikan bahasa tu kami nak dengar juga Ustazah. Kami cuba translate. Okey. Okey, bahasanya kalau apa khabar? Okey, apa khabar? Meniga. Meniga. Okey. Meniga tu apa khabar? Kalau khabar baik, gahmet. Gahmet jawab balik. Meniga. Kalau jaga diri salah? Jaga diri. Jaga diri? Jaga diri mek-mek. Jaga diri mek-mek. Mek-mek. Jaga diri mek-mek. Ustazah jaga diri mek-mek. Sama. Itu yang kita nak begitu. Okey, terima kasih banyak-banyak Ustazah ya. Moga apa yang Ustazah curahkan bakti itu pastinya untuk ilmu anak-anak bangsa. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga jemput saya. Okey. Jaga diri mek-mek. Mek-mek. Baiklah tu. Okey, baik, itu sikit perkongsian yang kami bawakan di Keluarga Malaysia Bakti Tempat Kelahiran, dan selepas ini kita nak berteriak seketika, tapi akan kami bawakan satu sesi perbincangan lah. Kalau sebelum ni kita dah bincangkan berkenaan dengan pembentangan bajet hari ini. Bentang kan. Jadi kita nak lihatlah bagaimana, sebab ada juga mendengar respon-respon, pastinya ada lah. Kita tak boleh nak puaskan semua hati. Tetapi ini pastinya kita nak bincang lebih lanjut. Mungkin adakah ini yang telah digerakkan dan mendengar keseluruhnya suara rakyat. Ya, betul. Dalam pembentangan bajet, dan juga akan ada perbincangan bersama kami selepas ini. Jadi terus bersama kami di Malaysia Hari Ini. Untuk tahun 2022, BKM akan menyalurkan bantuan iaitu sebanyak RM2,000
kepada isi rumah. Terdapat beberapa inisiatif dan juga dana yang telah disediakan untuk kami sebagai seorang peniaga ini, dan sebagai seorang ibu saya juga mendapat inisiatif RM150 untuk pembelanjaan permulaan sekolah anak. Kerajaan dah buat yang terbaik, dah fikir sehabis baik dah untuk rakyat. Belanjawan 2022 adanya bayaran RM500 secara one off kepada para imam, bilal dan siap dan lain-lain lagi. Bagi pendapat saya, untuk keluarga yang kecil, alhamdulillah insya-Allah mencukupi. Tetapi untuk keluarga yang besar, tanggungan yang ramai mungkin agak kurang sedikit. Walau bagaimanapun, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas usaha dan keprihatinan kerajaan kepada rakyat Malaysia. Saya adalah pesara dan saya adalah seorang orang kurang upaya. Kerajaan menanggung sepenuhnya orang kurang upaya yang ingin mendapatkan lesen kenderaan bermotor. Saya melihat inisiatif ini sebagai sesuatu yang sangat-sangat prihatin, kerana dengan mendapat lesen kenderaan boleh membuat OKU bebas keluar dan mencapai akses yang lebih jauh. Kami masyarakat orang asli khususnya di Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak kerajaan di atas inisiatif mengeluarkan bajet peruntukan yang begitu besar, hampir 274 juta untuk membangunkan masyarakat orang asli supaya dapat bersaing ataupun standing kehidupan taraf hidupnya seperti mana yang dinikmati oleh masyarakat luar, insya-Allah. Dan saya berharap agar peruntukan ini dapat digunakan untuk pembangunan masyarakat orang asli dari segi pembangunan infrastruktur, ekonomi dan pendidikan. Terima kasih kepada kerajaan kerana orang asli adalah sebahagian daripada keluarga Malaysia. Mampu menggalakkan diri saya dan juga graduan di luar sana untuk melakukan tanggungjawab mereka dan melunaskan segala pinjaman yang telah mereka pinjam. Pengurangan sebanyak 15% kepada peminjam yang akan melunaskan pinjaman mereka sekaligus kepada pihak PT-PTN. Wow, itulah wajah-wajah keluarga Malaysia kita. Setuju, ya. Banyak juga pelbagai golongan kan, usia, itulah dia. Kebanyakan mereka ada yang mengatakan terima kasih dan sebagainya. Betul. Dengan bantuan yang telah diberikan. Kita pasti melihat bagaimana bila kita berdepan dengan pandemik ini, kerajaan telah pun berusaha gigih memberikan seberapa banyak mungkin bantuan yang boleh diberikan kepada rakyat Malaysia. Sekarang kita dah beralih ke fasa pemulihan. Pasti belanjawan 2022 ni, adakah ia benar-benar telah diteliti secara telus untuk memperlihatkan bahawa rakyat Malaysia boleh untuk dipulihkan balik kehidupan selepas pandemik ini? Betul. Kalau saya lihat kepada pembentangan bajet tahun lepas dan tahun ini, dua tahun ini memang menjadi sangat fokuslah kepada untuk kita keluar dan juga pulihkan. Untuk itu kita nak bersama dengan seorang tamu yang sangat istimewa, iaitu Dr. Nirwan Noh, Timbalan Ketua Ekonomi Kementerian Kewangan Malaysia, bersama kita secara dalam talian. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Ya, baik-baik. Doktor, mungkin yang pertamanya kita tahu pembentangan belanjawan pada hari Jumaat lepas dengan bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera, dengan pembentangan bajet ini juga secara keseluruhannya diberikan kepada segenap lapisan masyarakat Malaysia. Adakah ianya satu bajet yang sangat inklusif, sangat baik menurut pandangan doktor sendiri? Ya, sesungguhnya terima kasih pada atas soalan tersebut. Ya. Sememangnya bajet 2022 seperti tema yang disebutkan oleh Pak Hanif tadi, Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera adalah ditujukan kepada segenap lapisan keluarga Malaysia sebenarnya. Sebab kalau dilihat kepada approach kita menggunakan kerangka 3M atau 3R yang secara langsung berfokus dari segi perspektif penerima manfaat, iaitu menumpukan kepada aspek rakyat dari segi recovery dan resilience, dan juga recovery bagi perniagaan juga. Jadi untuk rakyat kita telah menyediakan program-program bantuan, ada yang untuk menangani pengangguran dan juga memberi kebajikan kepada golongan rentan. Untuk perniagaan, terutamanya kepada PKS, kerajaan telah menyediakan program pembiayaan supaya mereka mendapat akses kepada modal kerja untuk merancangkan semula aktiviti ekonomi. Baik.
Doktor, kita tahu ini pastinya kita nak buat belanjawan ni, kita kena dengar suara rakyat ni, doktor. Ini penting ni kan. Rakyat ni dia memerhati, menanti, memerhati, semua titi, semua. Jadi 322.1 bilion itu antara bajet yang tertinggi bila kita lihat sekarang ini kan. Jadi bila kita kata dari rakyat kepada rakyat ni, doktor, adakah doktor menganggap bahawa apa yang diberikan 322.1 bilion ini benar-benar mengikut permintaan suara rakyat? Okey, betul tu. Memang bajet 2022 ni mempunyai nilai peruntukan tertinggi berbanding bajet-bajet sebelum ni. Ia adalah sebenarnya kesinambungan daripada pakej-pakej bantuan dan rancangan ekonomi sebelum ini yang bertujuan untuk terus menyokong kesejahteraan kehidupan rakyat dan kemampanan perniagaan lah, seterusnya pemulihan ekonomi. Jadi dalam proses penyediaan bajet ni, pelbagai sesi libat urus telah diadakan yang melibatkan lebih kurang 30 sesi kumpulan fokus, kita mengadakan 80 sesi sumbangsaran, kita mengkaji 1,100 lebih kurang memorandum yang dikemukakan oleh satu industri, NGO, dan kita mempunyai lebih kurang 50,000 cadangan melalui portal bajet 2022 yang telah dibuka untuk sesiapa sahaja mengemukakan cadangan mereka. Jadi rakyat mempunyai akses yang luas untuk menyumbang idea dalam penyediaan bajet 2022. Ya, Doktor, kita melihat juga kepada pembentangan bajet banyak sekali cabang dan juga sektor yang diberikan perhatian dalam usaha untuk memberi pemulihan. Tapi dalam masa yang sama, saya percayalah apabila bercerita mengenai insentif bantuan kewangan ini memang yang paling dinanti-nantikan. Banyak juga peruntukan yang disediakan dan mungkin Doktor ada sedikit penjelasan berkaitan dengan jumlah yang agak besar ini, sebanyak 9.6 juta penerima ini. Mungkin ada penjelasannya dalam bantuan keluarga Malaysia ini, Doktor? Oh, okey, betul-betul. Sebenarnya itu satu jumlah yang besar untuk satu program. Kalau dilihat kepada program bantuan keluarga Malaysia, sebanyak 8.2 bilion ringgit telah diperuntukkan kepada 9.6 juta penerima. Jadi ini adalah satu perkara yang penting yang dilihat sebagai satu jaringan keselamatan sosial atau social safety net bagi menyokong kehidupan rakyat. Jadi bantuan keluarga Malaysia ni atau dipanggil BKM lah, adalah bantuan kerajaan lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan bagi meringankan kos sara hidup dan beban mereka, terutamanya berpendapatan rendah lah akibat pandemik COVID-19. Jadi seperti mana yang dibincangkan tadi berkenaan suara rakyat. Jadi penyediaan BKM ini ia adalah merupakan hasil penambahbaikan daripada maklum balas yang kita terima melalui kertas konsultasi awam program bantuan tunai kerajaan. Kertas ini telah diedarkan kepada awam terlebih dahulu melalui pre-budget statement dan kita telah menerima banyak maklum balas ke atas kertas tersebut dan dia telah diambil kira dalam penyediaan insentif ini dalam bajet 2020. Baik. Doktor, antara golongan yang diberikan fokus juga golongan belia, bujang ni kan. Jadi di bawah langkah inisiatif langkah belia ni, bagaimana doktor melihat? Adakah memang bantuan diberikan tapi adakah jumlah itu mencukupi? Apatah lagi belia ni antara yang ramai juga yang terkesan, doktor, disebab ketika pandemik tu kan, dengan buang kerjanya, dengan tak ada tawaran kerjanya, pengangguran. Jadi bila doktor melihat pembentangan belanjawan 2022 ini, adakah ianya benar-benar memenuhi apa yang berlaku kan, situasi kondisi belia itu sendiri? Pada saya kita memang memahami semua permasalahan golongan ataupun lapisan masyarakat. Jadi mungkin manfaat kepada golongan bujang dan belia ni kurang disebutkan secara spesifik lah semasa pembentangan bajet 2022 pada Jumaat lepas. Namun prinsip yang kita selalu dengar, no one is left behind, tetap dipegang. Sesungguhnya golongan bujang dan belia tidak ketinggalan.
Jadi memang sebenarnya kali ini MOF kita cuba ringkaskan ucapan langkah-langkah yang perlu dikongsikan. Jadi yang dinyatakan dalam ucapan bajet itu adalah perkara yang utama. Tapi semua langkah secara terperinci ada disertakan dalam lampiran ucapan lah. Kalau boleh dimuat turun daripada laman web MOF. Jadi seperti yang dinyatakan tadi lah, BKM untuk golongan bujang ni dalam kalangan mereka di bawah B40 lah. Masih lagi mereka menerima yang RM350 kan. Jadi kepada belia yang mempunyai anak pula, mereka layak untuk menerima bantuan yang lebih banyak lah. Ya, Doktor, okey, kita nak beralih ke seterusnya. Saya percaya antara sektor yang paling mendapat tumpuan adalah sektor pendidikan. Bukan sahaja murid, malah guru juga mendapat bantuan dan juga bajetnya lah. Mungkin Doktor boleh kongsikan ada penjelasan berkaitan dengan sektor pendidikan ini dan manfaat kepada sistem pendidikan negara dalam fasa pemulihan ini, Doktor. Okey, Hanif. Jadi pendidikan kan seperti semua sedia maklumlah, ia adalah sangat penting kerana ia merupakan teras kepada masa depan negara yang lebih baik. Jadi walaupun pelbagai kekangan dihadapi akibat pandemik COVID-19, pendidikan tetap perlu diteruskan walaupun dalam norma baru. Jadi dalam bajet 2022, kerajaan telah menyediakan insentif khas alat bantuan mengajar sebagai penghargaan kepada guru atas inisiatif yang telah ditunjukkan dalam melaksanakan PDPR sepanjang mengharungi tempoh pandemik tersebut. Jadi bukan mudah bila kita tengok guru yang tidak dilatih sebelum tu, tapi perlu beradaptasi untuk mengajar secara online. Jadi itu adalah satu penghargaan lah insentif tersebut. Jadi bagi ibu bapa pula, sudah pasti mungkin ramai antara kita yang sibuk dengan persiapan sekolah anak apabila sesi persekolahan bermula. Jadi untuk tahun depan ni bantuan awal persekolahan akan disediakan untuk membantu ibu bapa lah yang kurang kemampuan dalam membuat persediaan untuk anak-anak ke sekolah. Jadi bantuan yang untuk tahun 2022 akan ditingkatkan lah daripada RM100 tahun lepas kepada RM150. Baik. Doktor, saya nak tanya sebab kita kan berdepan dengan pandemik kan. Dunia berubah, semuanya berubah. Tapi bila kita melihat belanjawan 2022 yang telah dimetangkan tu, adakah doktor, pandangan doktor sendiri, belanjawan ini adakah ia benar-benar telah negara ini, melambangkan negara kita ini telah bersedia untuk ke arah endemik? Okey, ke arah endemik. Jadi sebenarnya kita setakat ini kerajaan telah membuat program secara berpasar. Kita telah melalui proses di mana pandemik sangat meruncing pada awalnya dan di awal-awal tahun ini juga terdapat bermacam-macam tempoh PKP. Dan sekarang baru sempadan telah dibuka apa semua. Jadi kerajaan melihat seperti yang saya maklumkan tadi, kita menggunakan kaedah 3M dan 3R tersebutlah untuk maju ke hadapan untuk mengharungi tahun 2022 sebagai tahun pemulihan lah. Jadi kalau dilihat untuk M yang pertama adalah memacu pemulihan ekonomi kan. Jadi fokusnya adalah untuk memulihkan sektor yang terjejas seperti pelancongan yang masih teruk terkesan dan sedang diusahakan untuk bangkit semula. Jadi dalam usaha memacu pemulihan ekonomi ini kita menggalakkan mereka untuk memanfaatkan kelebihan daya saing mereka. Dan mereka juga kita pegiatkan untuk membantu kasa segmen masyarakat jugalah. Bagi golongan yang terjejas seperti ibu tunggal, orang paya yang masih lagi belum dapat bangun dengan sendiri, kita menambahkan bantuan-bantuan yang perlu. Jadi kita juga mewujudkan peluang pekerjaan untuk masyarakat bagi membantu mereka kembali bekerja dalam norma kan. Baik. Okey, Doktor, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami pada pagi ini.
Okey, sama-sama. Terima kasih banyak kerana menjemput Kementerian Kewangan ke MHI pasti. TV3 pagi ini. Dr. Nirwan Noh, Timbalan Ketua Ekonomi Kementerian Kewangan Malaysia. Sedikit berkenaan dengan kita bincangkan berkenaan belanjawan 2022 ni. Kita harapkanlah dengan apa langkah yang telah diberikan ini memberi manfaat sepenuhnya kepada rakyat. Betul. Untuk kita beralih ke fasa pemulihan. Dan saya percaya juga semua perlu baca lah. Mak turun tengok kepada segala informasi. Baca apa manfaat secara langsung pada kita dan tidak langsung pada orang lain, baru kita faham. Sebab ini antara peruntukan terbesar. Jangan bersuara terlalu kuat kalau belum membaca. Kan, takut nanti terlepas pandang punya ada. Kan? Jangan tang-tang-tang lah. Terang. Okay? Baik. Kita dah rasa ketika kembali nanti Hanif nak belajar Al-Quran. Betul. Dan kita nak sebarkan kebaikan Al-Quran ini kepada semua. Jadi terus bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini, 1 November 2021. Kepada anda yang baru saja bersama kami, terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama dengan kita untuk sesi berkongsi ilmu dan bercerita mengenai berkongsi ilmu. Inilah masa untuk kita bersama dengan Ustazah Aisyah Ba'in, Guru dan Wakil Azdan Quranic Center, untuk kita bercerita berkenaan dengan tidak kuat tanpa Al-Quran. Jadi kita nak sapa dan perkenalkan. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Masya-Allah. Akhirnya dipertemukan di sini. Biasa saya tengok di media sosial saja mengajar Al-Quran kan? Masya-Allah, alhamdulillah. Ustazah, baik, mungkin kita nak mulakan perbincangan bersama pada pagi ini dengan tajuknya ini, tidak kuat tanpa Al-Quran. Mungkin ada mukadimahnya Ustazah, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Aisyah, guru Quran profesional untuk kaedah Azdan. Okey, alhamdulillah hari ini kalau kita cerita tentang tak kuat tanpa Al-Quran, masya-Allah. Pertamanya kena faham Al-Quran dan hadis adalah pedoman untuk hidup kita. Kan Islam adalah sebuah agama yang sangat sempurna yang mengajar kita gaya hidup yang sihat, gaya hidup yang sebenar. Hidup sekarang ni kalau kita tengok dekat dunia kita ramai sangat orang Islam. Tapi masya-Allah tak ramai yang mampu untuk nak menghidupkan agama dalam kehidupan mereka. Kan? Dan kadang-kadang bila kita tengok kenapa jadi macam tu, sebab biasanya mereka mungkin tak faham, mungkin tak tahu macam mana nak baca Al-Quran, tak tahu apa yang nak diamalkan dengan Al-Quran. Dan confirm kalau kita tak boleh nak faham Al-Quran, nak baca Al-Quran, takut hidup kita orang kata jadi mungkin down cepat sangat, mungkin mudah sangat nak jadi orang yang mungkin tak tahu ala tuju lah untuk nak capai dalam hidupnya. Jadi macam kita tengok sekarang COVID ni kan, ataupun Allah uji kita semua sekarang ni, ada yang kena sihir, ada yang tekanan perasaan dan sebagainya. Macam mana nak bagi hati tu tenang? Sebenarnya kena balik dengan Al-Quran. Jadi jom sama-sama kita kena belajar untuk baca dan faham Al-Quran. Betul. Ustazah, kalau boleh kita nak kongsikan juga, kalau tadi kita nak faham dan kita nak belajar, sekarang mungkin ada hukum kepada mereka yang masih tidak fasih ataupun tidak faham Al-Quran ni Ustazah. Al-Quran, masya-Allah. Pertamanya saya nak sebut nak petik dalam satu riwayat Al-Bukhari kan, bila kita tengok orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mengajar dan belajar Al-Quran. Maksudnya orang yang belajar pun masya-Allah sebaik-baik kita lah sebenarnya. Dan bila kita tengok apa hukum belajar, bila saya tengok dalam kitab-kitab tajwid, hukum belajar mungkin tajwid dan mengaji ni kita panggil fardu kifayah. Kalau tajwid lah kita panggil fardu kifayah, maksudnya dituntut. Kalau dalam satu rumah tu suami je belajar, anak-anak yang mesti tak belajar, kira lepas ada usaha lain. Tapi hukum baca Al-Quran dengan baik, bertajwid, jaga semua fardu ain. Maksudnya semua orang kena baca Al-Quran dengan baik. Maksudnya tak ada excuse lah. Semua kena belajar dan baca Al-Quran dengan baik. Masya-Allah. Okay. Baik Ustazah, kami sedang tayangkan berkaitan dengan Azdan Quranic Learning Center ni. Mungkin Ustazah boleh silakan perkongsiannya. Okey, cerita tentang Azdan Quranic Center ni sebenarnya kita dah ditubuhkan daripada 2018 sampai sekarang. Alhamdulillah kita pun dah bantu lebih 100,000 orang yang boleh baca Al-Quran dengan mudah, lancar dengan guna kaedah kami. Dan kalau ikut di Azdan ni kita ramai guru-guru yang berpengalaman lah kan. Bila kita tengok antara kita punya umur pelajar-pelajar ni lebih kurang 75, 60 macam gambar sekarang, tengok ada yang kata yang gembira dapat baca. Dulu ada yang tulis, ada yang baca Al-Quran tu guna tulisan Rumi. Dia tak boleh selamanya kita baca Al-Quran dengan tulisan Rumi, tak boleh. Kena belajar. Bila ada kata tak tahulah dulu Ustazah, tak apa. Inilah masa untuk kita belajar. Kalau tengok ni ada yang buta huruf, ada yang dulu susah tapi kaedah Azdan berbeza. Mungkin orang tanya apalah yang berbeza tu ya. Tak sama ke pada zaman kecil-kecil? Mohlah kita belajar nak tengok sama ke tidak. Dan kalau ikut
kita punya seminar lah yang kita nak anjurkan secara percuma je untuk semua orang, Ya, Ustazah, kabarnya ada suatu tawaran kepada mereka menonton di Malaysia pada pagi ini? Okey, cerita pasal ni sebab alang-alang kat sini Allah temukan kita tuan-puan. Pusat Quran Azdan sebenarnya kita ada buat satu program kita panggil seminar mengaji ekspres yang kita buka untuk 1,000 orang terawal secara percuma je. Kalau ikut kita kata yuran asal adalah 199. Sekarang ni kita tengok ramai orang agak berkira dengan pelaburan akhirat. Jangan, sebab nanti kalau dekat akhirat Allah tanya, masa Allah bagi sama, tapi kita guna tak dengan sebaik-baiknya. Kalau Allah bagi kita rezeki lebih, kita guna tak untuk nak baiki bacaan Al-Quran kita. Sebab ini semua bekal yang kita nak bawa ke sana nanti. Jadi sekali lagi saya nak ajak, jom bersama kami dalam mengaji ekspres untuk 1,000 orang terawal. Kalau tanya berapa, percuma saja. Jangan tanya berapa dah. Kalau tengok nombor telefon kita ada bagi kan, 011-850-8206 ataupun boleh pergi dekat website www.mengaji.com.my gitu. Ya, betul. Okey Ustazah, yang kali terakhirnya mungkin secara ringkas sekali lagi kalau nak dikongsikan berkaitan dengan proses pendaftarannya, macam tadi Ustazah dah cakap, tapi mungkin kita boleh berikan sekali lagi. Sikit, okey. So apa pun saya just sekali lagi kita nak ajak dalam program ni, percaya dan yakin yang sebenarnya bila kita belajar, insya-Allah Allah takkan sia-siakan usaha kita tuan-puan bila kita nak baiki bacaan Al-Quran ni. Sebab di sini kita dah bantu ribuan orang. Dan alhamdulillah kita bukanlah cuma sebab kita nak sangat ajak ramai orang untuk dalami ilmu Al-Quran, boleh baca dengan baik. Macam mana sekali lagi, kalau tak buka ni dia tak reti nak buka website, ambil nombor telefon ni, 0111 ada 3 kali 850-8206. Dekat TV kaca anda pun ada dekat TV. Cuba tengok. Ataupun boleh www.mengaji.com.my. Make sure ada .my tu. Kan saat lagi tu katakan tak keluar pula dah. Jenuh. Ya, betul. Okay, Ustazah, terima kasih banyak-banyak akan sudi bersama kami. Nanti insya-Allah. Terima kasih juga. Nanti insya-Allah kita berjumpa lagi di medium yang sebetulnya ya. Boleh, insya-Allah. Baik, assalamualaikum. Boleh, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, itu dia Ustazah Aisyah Bain, guru dan wakil Azdan Quranic Center, bercerita berkenaan dengan tidak kuat tanpa Al-Quran. Okey, kita nak berteriak seketika, selepas ini banyak lagi perkongsian. Teruskan bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Kita nak teruskan, ini berkenaan dengan rahsia cantik luar, cantik dalam. Baik, rahsia cantik luar, cantik dalam, kita nak bersama dengan si cantik manis, Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Assalamualaikum, Atira. Waalaikumsalam, Fariha. Apa khabar, Fariha? Baik, sihat. Baik, Atira, kita nak kongsikan apakah Jamu Jelita kali ini membawakan produk yang mana pula untuk rahsia cantik dalam, cantik luar. Cantik luar, cantik dalam. Betul. Lengkap orang kata kita kalau cantik semua kena jaga kan. Dan terima kasih Fariha. Assalamualaikum buat semua penonton Malaysia hari ini. Selamat pagi dan selamat sejahtera saya ucapkan. Okey, sebenarnya Fariha hari ini akan bawakan satu produk yang bukan asing lagi di program Malaysia hari ini ataupun wanita hari ini. Sebab ini adalah produk yang sebenarnya ramai yang sukakan dan rata-rata memang kalau boleh repeat order sebab produk ni sangat berkesan. Bantu ramai rakyat Malaysia dekat luar ada kulit yang cantik Fariha. Sebab rata-rata kan yang mana dah amalkan produk Jamu Jelita seperti Pinky Plus ni, ramai yang kongsikan dengan Atira kenapa mereka suka pakai produk Jamu Jelita, sebab selain produk Jamu Jelita murah, produk ni sangat berkesan. Jadi rata-rata yang dah amalkan memang berpuas hati dengan keberkesanan produk ni. Jadi anda yang belum amalkan produk Pinky Plus ataupun produk-produk dari Jamu Jelita, anda wajib cuba. Dan jika anda yang tengah tengok Malaysia hari ini, yang mana dekat rumah tu dan merupakan salah satu orang yang ada masalah kulit kusam, ada masalah jeragat, ada masalah tu kadang-kadang naik jerawat dan sebagainya. Lagi-lagi dengan cuaca dekat Malaysia ni yang sekarang on off, tak menentu, kadang-kadang muka kita pun naik jerawat, kejap berminyak dan sebagainya. Tak percaya, mesti ramai yang risau. Lagi-lagi buat kaum wanita, jadi wanita ni memang cukup menitikberatkan penjagaan kulit. Anda wajib cuba produk Pinky Plus ni ya Fariha. Sebab ini adalah produk yang bukan calang-calang ya. Sebab kalau anda nak tahu, Pinky Plus merupakan produk pencerah nombor 1 di Asia Tenggara. Dan ini adalah salah satu produk di bawah rangkaian Jamu Jelita yang banyak yang kongsikan dengan kami. Sekarang kalau anda lihat di kaca TV, ada promosi. Twin pack berharga RM54.90. Harga asal RM39.90. Tapi untuk anda, kita bagi 2 botol buat Pinky Plus hanya RM54.90 saja. Dan kalau anda nak tahu sebenarnya, ini adalah produk yang ramai kongsikan dengan kami. Dah amalkan secara konsisten. Masalah jerawat dapat diatasi, jeragat makin pudar serta bantu ramai dekat luar sana yang ada masalah kulit kusam. Sekarang kulit makin cantik, kulit makin cerah. Jadi itulah kehebatan produk ni yang mana kalau anda nak tahu, ada juga yang amalkan
berkesan dengan diri sendiri, terus daftar dengan jamu kita untuk jadi stokis dan ejen. Sebab mereka tahu bahawa produk ini merupakan produk mendapat permintaan yang sangat tinggi. Jadi sebab tu dah amalkan untuk diri sendiri, berkesan dengan diri sendiri, terus jual. Sebab orang lagi yakin, orang lagi percaya. Sebab kita yang consume, maknanya kita jual. Jadi sebab tu anda yang belum cuba dan anda kena cuba Puak Pinky Plus ni. Lagi-lagi kalau anda ada masalah kulit macam saya cakap. Dan anda percaya juga kenapa produk ini cukup berkesan, tak lain tak bukan adalah kerana bahan-bahan dalam produk ini sendiri, iaitu kita menggunakan ekstrak daripada buah-buahan beri yang cukup tinggi dengan antioksidan. Yang kita tahu buah-buahan beri ini mempunyai banyak kebaikan dalam bantu bekalkan vitamin C, ada vitamin E, ada coenzim Q10 dan juga bantu kita untuk bekalkan orang kata apa kebaikan-kebaikan lain untuk penjagaan kulit kita. Jadi yang mana belum cuba Puak Pinky Plus atau memang sarankan Fariha, anda kena dapatkan Puak Pinky Plus sebab ini adalah produk yang rata-rata kongsikan yang kami alhamdulillah dengan amalkan secara konsisten. Harga pemurah, produk ini dah bantu mereka dapatkan kulit yang sangat cantik, kulit yang cerah, kulit yang glowing. Harga pemurah RM39.90 saja. Lelaki dan perempuan boleh pakai dan sekarang khas untuk penonton Malaysia hari ini Twin Pack. Produk 2 botol Puak Pinky Plus RM54.90 saja. Boleh terus layari www.jombai.my dan anda kena ingat macam ada cakap, bukan perempuan je boleh pakai, lelaki pun boleh pakai dari usia remaja 15 tahun sehingga dewasa. Jadi itu produk untuk kulit Fariha yang kita cakapkan. Dan seterusnya ada jus tradisi wanita. Jadi anda percaya tengah tengok Malaysia hari ini pasti ada kalangan suri rumah yang bangun pagi, anda sekarang dalam keadaan ambil mood nak buat kerja rumah, nak orang kata apa, nak melakukan aktiviti harian. Dan anda percaya juga sebagai wanita kita pasti tahu. Jadi wanita ni bukan mudah ya, kita melalui macam-macam orang kata apa fasa kehidupan. Dan pastinya kalau bercakap tentang masalah dalaman, itu perkara biasa. Lagi-lagi kita ingatkan ada masalah keputihan, ada masalah bulanan yang tidak lancar, ada masalah senggugut, buat yang dah berkahwin, ada masalah di bahagian intim dan kadang-kadang tu buat yang dah menopause pun pasti tahu apakah simptom yang dihadapi oleh tubuh badan mereka. Dan sebab tu hari ini kita bawakan jus tradisi wanita, iaitu jus jamu moden yang lengkap dengan 3 fungsi. Dan kenapa Atia cakap 3 fungsi? Sebab dalam ni kita menggunakan ekstrak daripada sarang burung. Kita tahu sarang burung baik untuk penjagaan kulit dan juga kesihatan. Jadi dalam sarang burung ni ada epidermal growth factor yang akan bantu meremajakan kulit dan melambatkan kronologi penuaan. Jadi sebab tu dalam jus tradisi wanita ada kebaikan untuk kulit. Malah untuk kesihatan dalaman kita turut menggunakan ekstrak daripada kunyit, ada manja kani, ada ekstrak daripada akar serapat yang kita tahu ini adalah herba-herba yang telah digunakan dari zaman nenek moyang kita dulu lagi yang telah terbukti berkesan untuk atasi masalah dalaman wanita. Dan dalam ni juga ada ekstrak daripada daun kuai iaitu untuk tenaga. Jadi yang mana saya tengok Malaysia hari ini anda selalu ada masalah keletihan, kurang stamina dengan kerja tak pernah habis, dengan tanggungjawab sebagai wanita yang sangat besar, anda wajib dapatkan jus tradisi wanita berharga RM35.90. Sangat murah dan sangat baik untuk kesihatan dalaman dan juga luaran. Dan yang terakhir sekali iaitu Pearl White Pine Talk Fiber. Ini adalah produk yang mana tengah tengok Malaysia hari ini dan anda sampai sekarang masih lagi tak jumpa solusi untuk dapatkan berat badan ideal. Ini adalah produk yang bersesuaian untuk anda amalkan. Pearl White Pine Talk Fiber merupakan produk untuk bantu anda mempunyai sistem penghadaman yang lebih sihat. Kadang-kadang kita ni makan macam-macam, 2-3 hari makan tapi tidak lawas. Sebenarnya tak sihat. Apa yang kita makan kita wajib singkirkan supaya tidak ada apa yang tersimpan. Sebab kita tahu punca penyakit adalah daripada apa yang kita makan. Jadi wajib anda dapatkan Puak Pine Talks ni kerana dalam ni mengandungi kandungan serat yang sangat tinggi yang akan bantu untuk singkirkan lebihan makanan yang tidak terhadam, sistem makanan, sistem toksin yang mana lindung dalam perut kita untuk kita singkirkan supaya kita ada sistem perlawasan yang lebih sihat dan bantu anda untuk lebih mudah berfashion dan dapatkan badan yang menawan. Jadi secara ringkasnya, saya ingin kongsikan kepada semua penonton Malaysia hari ini, anda yang nak dapatkan produk jamu jelita, anda nakkan kulit yang cantik, mendapatkan Puak Pinky Plus dan seterusnya jus tradisi wanita dan juga Puak Pine Talk Fiber, boleh terus layari www.jombai.my ataupun hubungi 011335757353. Terima kasih Fariha. Ya Allah, Tira, bertenaga betul awak ni. Suka saya kalau saya interview awak ni. Habis dah? 6 minit lebih dah. Okey, terima kasih banyak-banyak Tira. Jangan lupa untuk beli produk-produk yang telah dikongsikan bersama dengan Tira Samsudin, merupakan pemasaran jamu jelita. Kan? Oh, dengar dia bercakap. Awak pun belum jemput lagi ni, dah tunggu datang. Saya kena laju. Mantap. Kita nak kongsikan esok tajuknya apa? Esok tajuknya Jangan gelap maya sangat, tuan. Jangan mudah terpedaya dengan berita palsu. Duduk. Dah sampai sini. Okey. Duduk, kita dah habis. Jangan diri mek-mek. Jangan diri mek-mek. Ya. Lagi? Terima kasih. Tak sempat belajar lah. Baik. Okey. Kepada ibu bapa, teruskan perjuangan anda untuk seminggu ni penggiran bulan A. Anak saya bulan A. Saya minggu ni kena. Tapi kan minggu ni kan besok je sekolah sampai esok. Lepas tu cuti balik di Perabani. Baik. Okay. Bye-bye. Jumpa lagi di Malaysia hari ni. Assalamualaikum. Hanyalah debar yang terang.